Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, di sini saya akan buat satu tutorial berkenaan dengan macam mana cara-cara untuk mengemas kini My Portfolio di dalam Hermes. Okey, jadi pada cikgu yang masih lagi mempunyai kekeliruan, bolehlah rujuk pada video ini. Okey, yang pertama sekali kita kena login masuk ke dalam My Portfolio. Okey, ini dah My Portfolio kita lah. Ya. Kita masuk dalam My Portfolio dan mula-mula sekali kita kena rujuk di bahagian, kita semak bahagian maklumat pengesah dan pelulus. Okey, di bahagian pengesah dan pelulus kita kena pastikan pegawai pengesah dan pegawai pelulus ialah pentadbir kita lah. Okey, untuk SK Sungai Tiang, untuk bahagian pengesah kita kena cari klik di bahagian ni tiada pengesah ni dan cari, dia akan keluar satu window. Okey, dalam window ni mungkin cikgu juga tak nampak lah. Okey, window ni cikgu kena cari nama pentadbir cikgu. Jadi untuk Sungai Tiang kita pilih cari nama Cikgu Asiah untuk pengesah. Okey, bila dah naik nama pengesah, pelulus kalau ada yang masih tak ada nama guru besar kita iaitu Puan Zalilah, jadi kita minta tukar lah. Okey, tukarkan ke nama guru besar Puan Zalilah bin Osman dan kita simpan. Okey, bila dah berjaya disimpan, dah ada tukar nama ni dah, barulah kita pergi ke maklumat khusus. Iaitu di bahagian maklumat khusus ni kita akan muat naikkan ataupun kita akan key in kita punya My Portfolio. Okey, mula-mula sekali kat bawah ni dia ada tulis senarai dokumen carta organisasi umum. Okey, yang ini cikgu tak payah ubah apa-apa, biar saja dekat situ. Okey, cuma di bahagian sini pilih dokumen ni, kita kena pilih carta organisasi guru akademik biasa yang saya dah masukkan di dalam WhatsApp. Okey, jadi di dalam WhatsApp tu cikgu kena download dululah. Okey, jadi kita pilih dokumen. Okey, di sini saya dah download dah di laptop saya. Jadi cikgu kena pilih carta organisasi guru akademik biasa. Okey, mungkin tak nampak di paparan cikgu. Di paparan saya dia keluar, jadi saya pilih carta organisasi guru akademik biasa. Okey, di keterangan catatan ni cikgu boleh ubah, cikgu boleh letak carta organisasi GAB iaitu guru akademik biasa dan terus klik muat naik. Okey, bila dia keluar berjaya disimpan, bila dia keluar berjaya disimpan, dia akan keluar sini ada carta organisasi di sini. Okey, untuk paparan sebelah sini, ini ialah paparan cikgu perlu buka My Portfolio. Sebab kita akan copy paste My Portfolio yang kita buat dalam Word ke dalam Hermes. Okey, bila kita dah upload, ini dia akan keluar carta organisasi ni lah, guru akademik biasa. Okey, setelah selesai upload carta organisasi guru akademik biasa, kita pergi ke carta fungsi. Okey, di bahagian carta fungsi ni cikgu. Okey, kejap kita nak rujuk. Okey, di bahagian di dalam Hermes carta fungsi ni, cikgu klik di bahagian nama SK Sungai Tiang. Okey, sebelum, kalau cikgu tak ada tambah apa-apa, dia tak keluar macam ni lah. Ini saya hapuskan dulu. Okey, di bahagian carta fungsi, sekiranya cikgu tak ada tambah apa-apa lagi, dia akan tulis tiada rekod. Jadi cikgu perlu tambah. Di bawah sekali ni ada ruangan tambah. Okey, ada ruangan tambah di sini. Okey, jadi cikgu klik tambah. Dia akan keluar macam ni lah. Jadi di sini cikgu pilih kerja tugas cikgu yang mana yang berkaitan dengan jawatan cikgu lah.
Contoh pengurusan menyediakan pelaksanaan. Okey. Urusan pejabat ini bahagian pentadbiran lah, mengawal selia fizikal, persekitaran fizikal ni pentadbiran. Okey, kita tengok bahagian kurikulum. Memastikan pelaksanaan dasar kurikulum. Okey, ini semua cikgu terlibat. Pelaksanaan dasar kurikulum, kurikulum iktiraf PM, undang-undang peraturan berkaitan, ini semua kita terlibat. Kita klik. Merancang dan melancarkan PDP. Okey, ni ada. Merancang dan melaksanakan panitia mata pelajaran sekiranya cikgu ahli panitia dan juga ketua panitia, kita semua terlibat yang ni. Merancang melaksanakan pentaksiran dan peperiksaan, kita ada, kita klik. Mengurus pusat sumber sekolah. Okey, kalau cikgu PSS, boleh klik sini. Merancang dan melaksanakan program kecemerlangan kurikulum. Okey, kita ada, kita terlibat, kita melaksanakan. Bimbingan dan pemulihan. Okey, ini untuk guru pemulihan. Guru merancang dan melaksanakan program transisi. Ini guru tahun 1 lah kebanyakannya, guru transisi. Okey, kemudian bahagian HEM, merancang melaksanakan pengurusan kelas. Kalau kita guru kelas, kita boleh klik kat sini. Merekod pendaftaran murid, guru kelas. Merancang melaksanakan pemantauan pengurusan disiplin. Okey, untuk memantau pengurusan disiplin murid, okey, semua guru adalah guru disiplin. Jadi kita boleh klik kat sini. Merancang, mengurus, melaksanakan aktiviti berkaitan dengan 3K, kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Okey, kalau cikgu terlibat dengan 3K, boleh klik. Okey, mengurus kebajikan dan bantuan murid. Ini kebanyakannya guru kelas lah. Merancang, melaksanakan, memantau bimbingan kaunseling. Okey, kita pilih yang mana yang berkaitan dengan cikgu. Okey, asrama harian kita tak ada. Okey, di sini sekiranya cikgu dah selesai pilih merancang, melaksanakan aktiviti. Okey, bawah ni co-curriculum pula. Jadi cikgu akan pilih yang mana yang berkaitan dengan cikgu. Mungkin ada yang banyak dan mungkin ada yang sikit. Okey. Okey, jadi kita akan pilih bidang co-curriculum pula. Cuba tengok satu. Merancang, menyelaras melaksanakan aktiviti program berkaitan dengan badan uniform. Okey. Merancang, menyelaras aktiviti program pertandingan kelab dan persatuan. Okey, kita semua ahli kelab persatuan beruniform dan juga sukan permainan. Okey, ini semua ada kaitan dengan cikgu-cikgu. Merancang, melaksanakan program pembangunan sekolah. Okey, sekiranya cikgu aksi sukan ataupun di bawah unit program pembangunan sekolah, okey, cikgu boleh klik kat sini. Merancang, melaksanakan kerja. Okey, ini semua cikgu kita melaksanakan kejohanan sukan sekolah. Menyelaras dan melaksanakan kurikulum tambahan. Kalau kita terlibat, kita boleh klik. Melaksanakan kejohanan di bawah MSSM. Okey. Dan menyelaras melaksanakan pengiktirafan dan penganjuran. Okey, sekiranya kita dapat terlibat, kita boleh klik. Okey. Dah lepas kita dah pilih, kita boleh tekan simpan. Sampailah dia ada keluar berjaya disimpan. Jadi kita klik OK. Okey, ini paparannya. Sekiranya kita dah selesai klik, okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey, setelah selesai carta fungsi, pastikan dia ada tarikh, cikgu. Okey, tadi carta organisasi kita dah buat kemas kini. Carta fungsi pun kita dah buat kemas kini. Sekarang kita pergi ke senarai undang-undang. Okey, sekiranya cikgu tak ada apa-apa lagi pilih di bawah senarai undang-undang, dia akan tulis tiada rekod ditemui, tapi tak ada masalah. Kita akan tekan tambah di bawah dia. Okey, klik tambah. Okey, jadi cikgu perlu pilih senarai undang-undang yang berkaitan dengan cikgu yang ada di bawah ini. Secara umumnya kita akan pilih Akta Pendidikan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan juga Pekeliling-pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa tu. 128. Okey. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 8 dan kita tekan simpan. Bila kita tekan simpan, dia akan tanya adakah anda pasti untuk menyimpan rekod ini. Jadi kita klik OK. Okey. Okey, baik. Seterusnya dia akan keluar macam ni. Sekiranya ada penambahan kita nak tambah, contoh alamak kita dah letak 1 dan 2 saja, 3 yang nombor 8 tadi kita lupa nak letak, kita klik tambah. Jadi cikgu boleh dia akan keluar balik senarai macam tadi. Jadi bila cikgu dah pilih, cikgu tekan simpan saja, tak ada masalah.
Okey. Jadi bila kita dah buat kemas kini di bahagian senarai undang-undang, dia akan ada ni lah. Undang-undang yang kita pilih tadi. Seterusnya, aktiviti bagi fungsi. Okey. Di bawah aktiviti bagi fungsi ni, cikgu perlu buat kita perlu buka dua dokumen. Yang pertama Hermes sendiri, dan satu lagi ialah kita punya My Portfolio. Okay, jadi di sini saya dah buka dua, satu My Portfolio di paparan bahagian sebelah kanan, dan satu lagi Hermes. Okey, di sini cikgu, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu copy paste di bahagian My Portfolio yang ada tulis, sekejap ya, yang ada tulis ni, aktiviti 1 ni. Okay, kalau cikgu download My Portfolio yang saya bagi dalam official tu, dia muka surat 8. Okay, di muka surat 8 dia ada tulis aktiviti 1, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Okay, di sini di dalam, kalau cikgu tengok di dalam Hermes ni, dia ada tulis aktiviti 1. Jadi kita copy paste sahaja. Kita copy daripada, highlight daripada My Portfolio sini, Ctrl C, copy, dan juga kita pergi ke Hermes, kita tekan Ctrl V di keyboard kita lah. Ctrl V. Okay, dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita klik simpan. Sebab kalau kita tambah, selagi aktiviti 1 tak siap, kita tak boleh tambah untuk aktiviti 2. Jadi kita kena tekan simpan sampai dia keluar berjaya disimpan. Okey. Dia akan keluar pula proses kerja. Okey, cikgu kena klik di bahagian proses kerja ini. Kita pergi ke My Portfolio kita. Dekat sini dia ada satu perkataan dia tulis proses kerja di sini. Okey, jadi kita kena copy lah apa yang ada di sini. Di My Portfolio kita ni, di ruangan proses kerja ni, kita kena masukkan satu persatu di dalam My Portfolio, Hermes My Portfolio. Cara dia sama, kita copy paste. Okey, kita tengok dalam Hermes dia ada tulis tanggungjawab. Jadi tanggungjawab ni dalam My Portfolio kita dia tulis GAB, guru akademik biasa kita lah tanggungjawab kita. Kita copy, kita paste. Okey, proses kerja dia kita copy daripada My Portfolio, dia tulis sebelum PDP ni, kita copy dan kita paste, masukkan ke dalam proses kerja di bahagian Hermes sebelum PDP. Okey, kita copy paste saja cikgu. Di sini dia memerlukan kemahiran copy paste lah. Ctrl C dan juga Ctrl V. Okey, setelah kita selesai bilangan yang pertama, iaitu di dalam My Portfolio bilangan yang pertama, dan di dalam Hermes pun selesai bilangan yang pertama, undang-undang dan punca kuasa ni tak payah pilih pun tak apa, kita biarkan saja. Jadi kita pergi ke nombor 2 pula. Okey, kalau kita tengok dalam My Portfolio ni, My Portfolio Word ni, dia ada berapa bilangan untuk aktiviti 1? Dia ada 8 bilangan untuk aktiviti 1. Jadi cikgu perlu copy satu per satu semua sekali. Kalau dia ada 8, 8 lah. Kalau ada 15, 15 lah. 15 lah dalam tu dah. Jadi semua satu per satu kita perlu copy. Copy dia sama macam saya beritahu untuk macam bilangan 1 tadi. Ctrl C dan juga masuk dalam tanggungjawab, Ctrl V, satu per satu. Okay. Dan juga pegawai lain yang ada tanggungjawab. Okey, Ctrl V. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia ada 3 sahaja. Kalau dalam Hermes dia ada 3 saja bilangan. Okay, sedangkan di dalam My Portfolio dalam bentuk Word dia ada 8 bilangan. Jadi kita kena tambah dekat Hermes, dia tulis sini tambah proses kerja di Hermes ni. Klik tambah proses kerja sampailah dia ada 8 ni 6. Okey, kita tambah. Okey, jadi proses dia macam tu cikgu. Kita tambah sehinggalah kita copy paste sehinggalah selesai senarai kita punya aktiviti bagi fungsi ni. Ada 8 langkah-langkah di sini lah.
Okey, kita copy paste. Okey. Di sini saya dah copy paste ke semua aktiviti fungsi bagi aktiviti bagi fungsi untuk aktiviti 1. Okey, dia ada 8. Jadi setelah kita copy paste, seterusnya ialah kita perlu tanda jika berkaitan. Jadi yang berkaitan dengan kita ni yang mana ada tulis GAB. Kita guru akademik biasa, jadi kita klik kat sini, dia akan keluar warna kuning. Okey, kita klik. Jadi kita klik kat sini ya, klik kat sini, klik yang berkaitan dengan kita dan kita tekan simpan. Okey. Okey, sehinggalah dia kata berjaya disimpan, kita tekan okey. Okey. Seterusnya ialah kita dah berjaya simpan 8 tadi. Okey, langkah yang seterusnya ditulis kat bawah ni ialah carta alir. Okey, untuk bahagian carta alir, kalau kita tengok di bahagian my portfolio kita, sama juga flow dia ada carta alir. Okey, jadi cikgu perlu masukkan carta alir ni dalam bentuk gambar, uploadkan ke dalam Hermes. Okey, untuk ini carta aktiviti 1 saya dah letakkan di dalam di dalam WhatsApp. Jadi kita klik pilih dokumen, ambil dokumen yang kita download daripada WhatsApp tadi untuk dimasukkan ke dalam Hermes. Okey, kita dah pilih carta alir 1. Keterangan kita boleh tulis carta alir aktiviti 1. Okey. Dah siap carta alir, satu saja carta alir kita tekan simpan. Okey, dia berjaya disimpan. Bila dia berjaya disimpan, dia akan buka lagi satu lagi senarai semak. Okey, senarai semak ni, okey, kita dah klik dah di bahagian yang berkaitan. Okey, jadi kita dah selesai. Kita boleh tekan simpan saja. Tiada perubahan dikesan, kita tekan OK. Okey, jadi maksud dia kita dah selesai aktiviti bagi fungsi 1. Bagi aktiviti bagi fungsi aktiviti 1. Okey, bila kita dah selesai dekat bahagian senarai semak, kita cuba klik pada mana-mana tab dekat atas ni, kita klik bagi aktiviti bagi fungsi. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Aktiviti 1, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita dah selesai aktiviti 1. Okey, di dalam my portfolio kita, okey, kita semak balik my portfolio kita, dia ada 5 aktiviti. Okey, tadi kita baru selesai aktiviti 1 cikgu. Okey, aktiviti 1. Sekarang kita boleh teruskan pula dengan aktiviti 2, iaitu pengurusan, penilaian dan pentaksiran murid, program dan juga aktiviti. Okey, dekat sini kalau kita tengok, kita scroll sampai ke bawah, dia ada semua sekali ada 5 aktiviti. Mengurus latihan personal. Jadi cikgu mesti masukkan ke 5 aktiviti ini ke dalam my portfolio cikgu-cikgu. Okey, macam mana kita nak tambah aktiviti yang seterusnya ke dalam my portfolio Hermes kita? Okey, kita pergi dekat Hermes dan kita klik bawah ni ada tambah. Okey, kita boleh klik tambah. Jadi dia akan keluar aktiviti 2. Okey, jadi proses kita sama juga macam aktiviti 1 tadi. Kita menggunakan teknik copy paste daripada my portfolio Word kita. Okey, kita pergi ke aktiviti 2. Dekat sini ditulis aktiviti 2. Kalau ada portfolio ni di muka surat 13. Pengurusan, penilaian dan pentaksiran murid. Jadi kita copy, Ctrl C dan kita pastekan ke my portfolio Hermes. Kita tekan simpan. Berjaya disimpan. Bila berjaya disimpan, dia terus akan keluar proses kerja. Sama juga cikgu. Proses kerja kita macam tadi kita tengok di sini contoh. Di bahagian aktiviti 2 dia ada tanggungjawab GB, PKP, PKP, semua kita kena ambil. Walaupun kita kata kita guru akademik biasa, nak kena ambil ke proses-proses ni?
Kena cikgu. Jadi maksud dia inilah dia punya carta alir dia bermula daripada GB sehinggalah selesai ada 14 bilangan di sini. Jadi kita kena copy paste satu per satu daripada nombor 1 sampailah nombor 14 untuk aktiviti 2. Okey, jadi kita copy paste sama macam tadi juga. Okey, mula ambil Ctrl C, ambil GB, masukkan di sini. Jadi arahan pelaksanaan program, proses kerja dia masuk di sini, dan pegawai lain yang ada untuk dirujuk, copy dan paste masuk di sini. Okey, macam itulah proses dia sehinggalah selesai 14 bilangan. Jadi kita akan copy paste dulu. Okey, baik. Setelah kita selesai copy paste ke 14 bilangan yang ada di dalam aktiviti 2, macam biasa di bahagian Hermes kita pilih yang mana yang berkaitan dengan kita. Macam mana kita nak tahu yang mana yang berkaitan dengan kita? Okey, kita tengok tanggungjawab ni. Kalau tanggungjawab GB, guru besar kita lah yang akan klik. Jadi kita akan klik di bahagian GAB. Okey, jadi ini tanggungjawab kita pilih di sini. Di bahagian kanan sekali ni, di ruangan tanda jika berkaitan. Okey, GAB kita klik kat sini, dia akan jadi kuning. Okey, mana lagi GAB? Okey, bilangan 11 ni. GAB bilangan 13, bilangan 14. Okey, itu sahaja. Okey, setelah selesai kita pilih, macam biasa kita klik simpan di Hermes kita. Okay, sampai dia keluar berjaya disimpan, kita klik disimpan, kita klik OK. Dan seterusnya, langkah seterusnya itu kita memasukkan carta alir untuk aktiviti 2. Kita pilih dokumen dan kita pilihlah carta yang kita save daripada WhatsApp official yang ada tulis carta alir 2 kan, yang telah disediakan oleh Cikgu Aziah kalau tak salah saya. Okey, jadi kita klik carta alir, betul Cikgu Aziah Ahmad. Jadi kita klik di pilih carta alir 2 untuk diuploadkan ke dalam Hermes. Okey, dah keluar nama ni, kita pilih keterangan. Kita tulis keterangan dia, carta alir aktiviti 2. Okey, kita akan simpan. Keluar berjaya disimpan. Okey, kita ke bawah, kita tengok. Okey, dia ada keluar carta senarai semak yang kita dah klik tadi lah kan. Yang mana yang tindakan kita tadi atas tu kan, dia akan keluar kuning ni, kita tekan simpan. Tiada perubahan dikesan, kita klik OK sahaja. Setelah selesai aktiviti 2, kita ulang balik tadi, kita klik balik senarai aktiviti bagi fungsi, klik kat situ. Dia akan keluar aktiviti 1 dan juga aktiviti 2. Okey, begitulah cikgu kitaran dia sehinggalah selesai aktiviti 1, aktiviti 2 sampailah aktiviti 5. Okey, jadi dia mesti ada 5 aktiviti dekat ruangan aktiviti bagi fungsi ni. Jadi kalau tak cukup, mungkin pengesah dia akan hantar balik lah kat cikgu. Bila cikgu dah hantar kepada pengesah, iaitu pada Cikgu Asia, Cikgu Asia tengok aktiviti tak cukup, jadi dia akan hantar balik untuk cikgu tambah balik semula, edit balik semula. Okey, sebab maklumat terkini yang kita baru dapat daripada PPD, mesti ada semua aktiviti yang telah tersenarai dalam My Portfolio. Kalau ada 5 lah. Kalau macam guru besar dia ada 20 lebih aktiviti, kena letak 20 lebih aktiviti lah. Jadi setelah kita selesai ke 5 aktiviti, kat sini saya buat 2 sajalah aktiviti, nanti cikgu yang terlibat akan tambah kemudian lah aktiviti 3, 4 dan 5. Setelah selesai, kita akan pergi ke senarai borang. Okey, kalau kat sini kita klik. Okey.
Jadi maksud dia kat sini dia tulis aktiviti bagi fungsi belum dikemas kini. Tak apa, kita dah kemas kini tu. Okey, kita pergi pula kepada senarai borang. Okey, untuk senarai borang, waktu taklimat kita hari tu, borang masih belum ada. Okey, sekarang bila dah ada senarai borang kat sini, kita klik saja tambah. Okey, untuk di sini, cikgu perlu pilih borang-borang yang berkaitan dengan cikgu-cikgu. Borang-borang yang kita untuk kegunaan kita lah, yang kita biasa guna. Contoh surat tawaran pelantikan ni, ini sebenarnya di bahagian pentadbiran. Laporan keuangan bukan kita punya, sijil gaji akhir bukan kita punya, bukan borang berkaitan dengan kita. Ringkasan tentang mata. Okey, borang ni borang cuti rehat. Okey, mungkin ada ni kita punya borang cuti rehat khas ni. Borang standard 4 PDPC, ini borang kita. Borang pinjaman perumahan kenderaan dan komputer, sekiranya kita ada guna, kita boleh pilih. Okey, borang keberhasilan, kita kalau kita ada guna borang keberhasilan, jadi kita boleh pilih borang keberhasilan. Okey, nombor 2, contoh borang rekod pengesah, borang kawalan bidik darjah, ni kita dah pakai. Jadi pilih borang-borang yang ada kaitan dengan kita. Contoh borang rekod pengambilan mulangan alatan, kita dah gunakan. Borang maklum balas pencerapan, borang sebagai hasil kerja murid, borang kehadiran mesyuarat. Okey, borang penggunaan bilik khas, sekiranya ada, kalau kita dah pakai. Jadi boleh pilih kat sini. Contoh kalau kita bukan guru prasekolah, kita jangan pilih borang penguasaan murid prasekolah. Kita ada kaitan. Borang pemantauan pengurusan bilik darjah, sekiranya kita ada kaitan. Jadi kita boleh pilih. Okey, dia ada 3 page kat sini cikgu. Jadi kat sini cikgu boleh pilih ni rekod pentaksiran murid. Kita boleh pilih borang pemasukan bilik prasekolah bukan, borang pencerapan, borang ni harta modal sekolah, kebenaran melancong, lawatan murid, sekiranya kita pakai, kita boleh guna. Borang mengenai taman ni bantuan prasekolah. Okey, sekiranya terlibat dengan kita boleh gunalah. Contoh ni penggunaan pendaftaran murid, pendaftaran pasukan. Okey, kita boleh pakai R01 ke R02 tu kan. Okey, pendaftaran murid, atlet, borang kuam kecemasan. Okey, pilih yang ada kaitan dengan kita sahaja. Tak semestinya kita kena pilih semua. Okey. Jadi kita akan kita pilihlah. Setelah kita selesai pilih, barulah kita akan tekan simpan. Okey, lepas simpan dekat ni, kita tekan okey. Okey, dekat sini contoh tadi saya pilih banyak borang dalam satu muka surat. Jadi dia tak boleh, dia kena pilih satu muka surat. Contoh kita macam ni, dia keluar satu borang saja. Jadi kalau ada penambahan, kita boleh tambah. Contoh di muka surat 1, kita pilih dulu borang mana yang kita selalu pakai. Okey, borang cuti rehat khas, kita kalau kita cuti kita guna. Sijil gaji akhir, jadi bukan ada kaitan dengan kita, jadi kita tak pilih. Borang standard 4 PDPC kita pakai, borang keberhasilan. Jadi kita akan simpan dulu untuk muka surat 1. Okey, ada keluar ni kan. Okey, jadi sekiranya ada lagi penambahan lain, sebenarnya banyak juga borang kita guna. Ada lagi penambahan lain, kita tekan tambah. Okey, jadi kita pilih. Contoh macam borang co-curriculum tadi. Borang pemantauan aktiviti co-curriculum hari Rabu, borang instrumen pemantauan. Okey, sekiranya terlibat, kita pilihlah. Contoh macam ni, borang pendaftaran murid. Kalau kita pengurus pasukan, mesti kita akan pakai. Okey, jadi kita pilih, tekan simpan untuk penambahan. Okey, sekiranya kita dah pilih senarai borang, dia akan keluar tarikh. Macam ni maksudnya dah lengkap lah. Tapi tadi aktiviti bagi fungsi, walaupun kita buat baru ada 2 aktiviti, tak selesai lagi aktiviti kita, dia dah tulis tarikh. Sebenarnya cikgu kena isi semua aktiviti. Kalau cikgu dah kena biasa ada 5 aktiviti. Seterusnya ialah senarai jawatan kuasa. Okey, untuk senarai jawatan kuasa ni, hari tu saya dah terangkan di mana saya nak ambil, di mana kita nak ambil senarai jawatan kuasa kita ialah di takwim sekolah. Jadi kita pilih senarai jawatan kuasa
yang berkaitan dengan kita. Contoh sekiranya kita guru disiplin, kita boleh kita tulis yang saya tunjuk contoh lah. Dia akan keluar macam ni, mengikut takwim sekolah. Sekiranya kita SU Curriculum, okey, jadi kita klik kat sini Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum, kita pilih Setiausaha, okey, dan kita tekan simpan. Ini contoh sahaja. Itu contoh sahaja. Okey, sekiranya ada lagi jawatan lain, contoh kita Jawatankuasa Panitia Pelajaran, dia ada 2 muka surat cikgu lah. Ni katalah kita guru disiplin ataupun kita guru kelas lah. Tengok ada tak guru kelas. Sekejap ya. Oh, tak ada. Sekiranya kita ambil panitia lah. Okey, jadi semua guru kita ada panitia masing-masing. Jadi kita boleh pilih kat sini. Kita tak keluar kat situ pilihan cikgu. Jadi kita pilih ahli panitia. Di sini ada ahli, jadi kita simpan. Okey. Pilih jawatan kuasa yang cikgu terlibat berdasarkan takwim pengurusan sekolah pun telah diletakkan di official. Okey, setelah selesai tu, cikgu pilihlah seberapa banyak jawatankuasa yang cikgu terlibat. Setelah selesai yang itu dan kita tengok aktiviti fungsi semua dah cukup, barulah kita pergi ke perakuan. Di bahagian perakuan ni, pastikan semua ni dah ada tarikh. Dan kita akan klik saya mengesahkan bahawa maklumat ini adalah benar, dan kita terus klik hantar untuk kita hantar kepada pegawai pengesah, iaitu Cikgu Nur Asyah binti Harun, untuk mengesahkan kita punya Hermes. Setelah sampai kat Cikgu Asyah, sekiranya Cikgu Asyah tak ada hantar balik untuk pembetulan atau penambahan apa-apa, dia akan hantar pula kepada pelulus kita, iaitu GB, guru besar kita. Dan setelah selesai tak ada apa-apa, okey, itulah guru besar tak ada hantar balik kepada kita ke, okey, itu maksudnya kerja buat kita dah selesai lah, iaitu pengisian my portfolio di dalam Hermes. Okey. Cuma di sini saya nak maklumkan kepada cikgu-cikgu kena pastikan yang pertama, aktiviti bagi fungsi ni pastikan lengkap sehingga 5. Sebab kita baru dapat makluman terkini dari PPD, perlu ada kesemua aktiviti yang terdapat di dalam my portfolio. Kalau contoh kata kita buat 3 saja ke ataupun 4 saja ke, tak cukup 5, jadi dia akan keluar ralat lah. Jadi saya rasa itu saja maklumat berkenaan dengan my portfolio dalam Hermes. Sekiranya ada masalah, bolehlah cikgu-cikgu datang untuk tanya saya di pejabat lah, ataupun boleh WhatsApp saya ke, boleh call saya untuk sebarang pertanyaan. Jadi sekian saja taklimat saya, dan insyaAllah harap dapatlah sebuah sedikit untuk penambahan di dalam Hermes dalam my portfolio. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.